sayang petang ni sibuk tak? Kenapa abang nak suruh masak apa-apa ke? Tak adalah, petang ni abang nak bawa saya jalan-jalan. Dah lama tak tengok Nagor kat Tasik Puteri tu. Contohlah kan. Ya ke bang? Bestnya abang, petang ni kita nak pakai baju colour apa? Tengok, orang perempuan tu lah perangai baju kena sama. Ayolah, kau nak abang pakai baju colour apa? Hari ni kita pakai pink nak, dengan jantan-jantan tu pun pink. Tu aku dah. Pasal-pasal kau nak pakai baju pink. Bila orang perempuan pilih dia kan kira orang jantan nak pakai baju colour apa. Lepas tu keluar berjalan, berpimpin tangan, pegang tangan. Tu saya cakap kan, itu lebih besar nilai daripada duit tadi. Betul tak? Antara kehidupan macam tu dengan duit 100,000, mana kita nak ambil? Orang perempuan jawab 100,000 lebih. Tapi ada pegang tangan besok-besok lah pegang 100,000 ambil tu kan. Kau ajar waktu perempuan kan. Baru nak romantik sikit, tak mahu nak. Duit dekat kira kan. Tapi itulah dia kehidupan kita. Kan? Kerja bahagia. Tu sebabnya kalau kita tengok kan dalam kehidupan kita ni, kunci bahagia selalu saya share. Pertama, kunci rumah. Sistemkan dalam rumah kita ikut sistem Islam. Pagi-pagi ibadah sama-sama. Sebab hari Ahad pagi menjelang tengah hari bukan suka mana dengan ceramah saya kan. Tapi yalah kan. Tapi ramai tak sangka kau seboleh ramai dengan ceramah ni. Heran muka saya. Kan? Saya ingat ni 15,000 tak kurang ni. Alhamdulillah. Kiri ke kanan penuh, baik ke belakang. Kan? Jadi alhamdulillah. Jadi hari ni yang dikatakan ialah tajuk yang diamanahkan kepada saya tentang kekeluargaan umum lah ya. Alhamdulillah hari ni ya, kita sedar bahawa kehidupan kita di dunia ni sementara je kan, sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal kan. Dan dalam kesementaraan itu kita kena juga hidup. Kita kena manfaatkan kehidupan kita dengan perkara-perkara yang baik, termasuklah dalam kehidupan kita berkeluarga dan sebagainya. Bila sebut kekeluargaan ini kan, terbenanya rumah tangga ni sebab keluarga dan rumah tangga ini merupakan satu aspek yang penting dan merupakan satu pembentukan organisasi institusi bermula daripada ikatan perkahwinan. Pada orang Islam dan dalam Islam, perkahwinan itu merupakan satu ikatan yang suci. Jangan, ikatan yang suci, bukannya satu perkara yang boleh dipandang ringan. Malahan ada sahabat yang pernah menyatakan, kalau ikut aku rasa aku tak nak ni lah. Aku nak semayang, aku tak nak tidur-tidur, dia kata. Yang seorang tu, aku nak puasa, aku tak nak buka-buka pun. Aku nak puasa je. Yang seorang tu pula nak jauhkan diri pada perempuan, nak jauhkan diri pada wanita, dan dia tak nak kahwin. Perkara ni disampaikan kepada Nabi, dan Nabi tanyalah pada mereka, benarkah kalian sebut begitu begini? Betul kami sebut tu. Maka Nabi sebut, sesungguhnya aku ni paling tinggi takwanya di kalangan kalian semua. Dan sesungguhnya aku bersolat dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Dan begitu juga aku berkahwin. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukanlah sebahagian daripada aku. Itu Nabi sebut. Jadi maknanya perkahwinan tu merupakan satu sunnah Nabi, benda yang Nabi buat ya. Jadi kahwin, kalau kita tengok di negara-negara luar kan, negara luar, kita tengok di barat yang bukan Islam terutamanya, ada yang dah sampai 3 orang anak lah, 3-4 orang anak dalam rumah. Dan orang tanya, bila kau nak kahwin? Kami belum terfikir lagi pasal kahwin. Dia boleh jawab tu kan. Tapi kita tak, kita ni terbentuknya keluarga berdasarkan bermula daripada ikatan yang suci dan murni, iaitu pernikahan. Masjid ni lah antara topik yang ramai betul orang bernikah kan. Nak pula hari Sabtu Ahad bercuti sekolah, hui musim mengawan, la ilaha illallah
mengawan macam tu kan. Semua tangan. Tapi kadang-kadang ramai yang terlupa. Sebab kalau kita tengok dalam peristiwa, ini promosi bukhur ni. Tuan-tuan dapatkan bukhur ni terbaik ni. Dekat pejabat saya ada 5 ni. Daripada syarikat yang sama. Siap promote nampak. Dia bukan promote lebih kurang. Jadi tolong bagi apa? Gerai nombor berapa? Gerai nombor 1 21. Cek kat gerai nombor 21. Dengan harapan saya sebut ni, saya dapat free satu lagi. Macam tu. Itulah dia. Faham lah ya. Sodak tu baru kan. Sampai lupa poin lah kan. Jadi jangan lupa niat kita. Hari ni ramai orang yang nak kahwin tapi terlupa meletakkan niat yang betul. Bukankah dalam peristiwa hijrah Nabi yang paling penting adalah niat? Nabi sebut inna a'malu bin niat. Semuanya satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Nabi juga bagi tahu man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kan? Jadi tengoklah niat kita apa. Kadang-kadang niat dia salah. Kenapa datang hari ni nak dengar ceramah? Tanya balik. Apa pasal? Sebenarnya tak ada nak ceramah pun, nak kita tengok cuci-cuci mata, nak tengok gerai. Lepas tu kebetulan lah Samsul Debat datang, duduklah jap. Macam tu. Betul kan nak dengar ceramah? Tak adalah, kejap lagi nak selfie. Contoh. Samsul Debat memang minta maaf sangat, hari Ahad dia tak selfie. Hari Ahad tak ada. Hari lain boleh. Dah mula buat muka kecewa dah. Tapi bolehlah gambar tagak RM50, gambar gabah RM35. Bayar masuk dalam tabung masjid. Tak adalah. Jadi kalau kita tengok niat tu kena penting sangat. Tu kadang tanya, kenapa lah budak-budak hari ni nak kahwin? Kenapa kamu nak kahwin? Dia kata, Amak bising. Masa bila lah Amak tak bising? Amak tu memang hobi bising. Kejap-kejap bising, kejap-kejap bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Sampai bila kau nak macam ni? Bila kau nak kahwin? Akhirnya bila dia dah kahwin, bila kau nak beranak? Bising lagi tu. Bila dah beranak, lelaki je nak kau. Bila dapat anak perempuan, bising lagi tu. Dapat anak perempuan, beranak kerja kau. Dah salah pula beranak tu. Itulah dia Amak. Poning je lah. Tak apa dia nak, orang tua ni pun tak tahu lah. Kan? Amak besok lah. Yang seorang tu pula, kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan saya habis kahwin dah mam, tinggal saya je belum. Sebabkan kawanmu dah kahwin. Yang seorang ni kenapa nak kahwin? Umur saya dah banyak dah mam, bila ke saya nak kahwin? Tapi dah saya kena kahwin. Yang seorang ni tu, kenapa kau nak kahwin? Garam tengok budak perempuan tu, lagi tahu. Dia garam tengok perempuan tu, langsung kahwin. Dah habis garam? Macam mana? Tu yang cara borai tu. Garam malah first je garam. Dia kalau boleh garam tu 9 tahun, 10 tahun garam lagi. Macam tu lah. Duduk dalam kemah ni, dia pandang bini kat tempat duduk tu. Balik dah garam ni, ajak balik dah. Macam tu lah. Contoh garam ni, dapat tak macam tu ini makin lama makin jauh duduk. Dia nyampah tu tengok kan. Tu yang keluar tu. Tapi saya dengar lah, siapa yang duduk di bandar Tasik Puteri, muka bini hari-hari macam puteri, tak tahu ya ke tidak. Tapi kalau lepas 10 tahun, muka dah macam naga Tasik tu. Dongah-dongah macam tu lah kan. Tapi harap letak lah, biarlah selera kan. Harap macam tu lah. Jadi apa yang terbaik? Yang terbaik, letakkan niat nak kahwin itu kerana Allah, lillahi ta'ala. Susah nak jumpa lelaki yang kahwin niat kerana Allah. Biasanya lelaki yang kahwin niat kerana Allah, biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasa macam tu. Yang faham, tak faham sudah. Mana agak lombap sikit otak hari Ahad ni, lantaklah kau tapek dia nak tahu macam tu lah.
Jadi sekarang ni itulah dia. Kadang orang perempuan marah tu bila saya cakap macam tu. Ini mengaduh ni. Lepas tu lelaki dicubit, katal. Bukan saya yang cakap kau cubit lelaki kau, kenapa? Kan? Sebenarnya dalam Quran sebut ni bukan sunnah, ni Quran sebut. Allah Ta'ala beritahu. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum la ta'dilu alla ta'dilu fawahidah. Allah Ta'ala beritahu, berkahwinlah kamu. Allah beritahu, ni umum pandangan ni saya cakap dalam Quran. Allah beritahu apa? Berkahwinlah kamu 2, 3 atau 4. Allah mulakan dengan 2, bukan dengan 1. Nampaklah? Orang lelaki yang bawa isteri dia, dia duduk sebelah dia dah mula tak bergerak dah. Dan nak react macam mana ni, nak golak kan bini dia marah tu kan. Buat lah tak dengar gitu kan. Tapi disebut fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu bimbang kamu tak mampu berlaku adil, fawahidah, cukuplah seorang. Ya. Jadi orang perempuan ni nasihat saya ya, pada orang perempuan yang datang ke masjid, dengar ni sebenar-benar kalau kita nak marah bab hubungan orang lelaki kahwin lebih ni, jangan marah poligami tu, jangan marah hukum tu, marah orang tu yang tak berlaku adil. Faham? Sebab tu hukum Allah ya. Hangguk, kau tak boleh jawab pun hangguk. Ingat tu. Sebab yang buat masalah bukan hukum, manusia tu dah tahu tak mampu nak juga. Tu. Selera tajam, kemampuan tak ada. Kadang-kadang jalan menggigit 3 bini. Ayo sabar cik, auto pancing tu kan. Sabar. Saya ni ceramah memang saya bagi ni kan. Ayo. Tapi memang kita kena ingat tu, yang penting dalam perhubungan itu jangan lupa niatkan kerana Allah. Selalu saya pesan, kita ni dalam hidup kita ni 3 perkara dalam bab perkahwinan. Pertama, nak selamat bahagia dunia akhirat, nombor 1 ikut syariat Islam, tak ada cara lain. Tengoklah teori mana antarabangsa Mat Saleh orang putih tu, motivasi kekeluargaan, semua cedok daripada Islam sebenarnya. Percaya juga saya. Hidup ikut syariat Islam, tenang jiwa, hati dan sanubari. Yang kedua, jangan dibanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Abang tengok laki orang tu dia kalau balik kan mesti dia bawa bukhur, balik mesti dia bawa balik tudung, balik mesti dia bawa balik tu ada dah cendera hati yang khat tu apa lagi yang ada. Dia mesti balik dia bawa gulai daging, sobok gulai daging pun ada. Ada je bondo-bondo dia bawa balik rumah. Tak ada bilang, abang ni kan tak pernah ingat kita ke rumah. Suami pun cakap, abang ni bukan apa, abang kerja balik lebih tengah malam, tak ada kedai yang buka ya. InsyaAllah bila ada masa bang belilah. Sian laki tu ponik. Awak ni kerja ya, awak tak tahu macam-macam barang tak ada, semua tak ada. Doket kedai tu tolu-tolu pun tak ada. Tiba-tiba lepas Perdana Menteri ke sumpah banyak lah tolu sana. Heran lah aku tu. Kan? Tak mana datang nama ni tolu tu disuruh lah. Timbul tolu tu. Kan topek rak tu kan. Contoh lah kan. Ni bukan cerita politik tau, tak ada. Saja ya tuan kan. Ada ya barang bawa. Jangan banding. Abang tengok tu lepas tu bini laki dia marah bini, kau tengok bini orang tu. Kenapa? Bila dia balik laki kan berlari, balalah atau balalah di sini cakap ni berlari dia nak peluk laki kau tunggul kayu, kau nampak laki kau berlari lah peluk. Abang,
jiran kita tu rumah godang, besar rumah, bolehlah berlari. Rumah kita ni rumah flat, abang buka-buka dah nampak seket, mana saya nak lari? Abang nak saya lari sepanjang koridor ni kau. Kau nampak lah jiran tu kan? Kadang tu. Jangan banding-banding, jangan. Tak ada pasangan yang suka dirinya dibandingkan dengan orang lain. Dan yang ketiga, dalam perhubungan ini kita takkan kenal pasangan kita, melainkan proses mengenali itu adalah proses berterusan. Dah tua dah, umur dah 60, 65, kita masih dongar lagi orang perempuan tu cakap, Eden tak faham botu dengan laki Den tu. Dah pondaan tah, segala binatang dan masak dah semua tak nak dia makan. Hari tu makin gom ada ikan semilang dan masak akan ikan semilang kan keli. Dia kata tak nak lah dah. Dia makin suka ayam kampung. Rupa ayam kampung tu lihat pula kek dia tak nak gigi palsu yang melokek kat ayam tu. Rap dengan gigi-gigi ngikut kali. Kan? Aduh pula berubah-ubah macam manusia ni. Jadi proses tu berterusan. Jangankan orang perempuan, orang lelaki pun sama. Aku tak faham lah dengan bini aku. Aduh je bondo dia nak marah. Aduh dia tak betul pasal aku. Proses tu proses berterusan. Jadi tu 3 perkara kita kena. Maka untuk berbahagia di dalam dunia ini bersama dengan keluarga kita, kita kena letak matlamat yang jelas. Matlamatnya apa? Ingin berbahagia di dunia dan di akhirat. Bahagia ni macam mana? Adakah kaya itu bahagia? Belum tentu lah dah. Duit banyak belum tentu bahagia. Pagi tadi keluar rumah godang, besar rumah dah kunci pintu, ada pula security code, chat tokan, ada pula grill, dah ada grill, ada lah rantai, dah rantai ada lah manggo, la ilaha illallah, betul. Dah sampai tu pintu pagar remote pula, pintu pagar remote zap tosongkang bab, ada pula silang kecepap contoh la ilaha illallah, sorry betul nak meninggalkan Bandar Tasik Puteri ini rumah bila dia keluar sampai kek Senia sudah duduk dia tajuk dengar tajuk kekeluargaan, duduk dia dengar contoh dia muka tadi saya tengok muka masing-masing nak nunggu ceramah mula muka kan patut kek carnival ni riang lah muka contoh dia kena dengar ceramah juga sebab apa? Nak tenangkan jiwa. Kan? Itu sebab dalam hidup jangan nak kerja kaya. Sebab apa? Sebab sampai bila pun kita tak akan kaya. Budak ni. Dia sadar tak tengah live ni? Ni anak siapa ni, tolong aku sikit. Tolong mengaku nak. Main adik, main adik. Dik. Oh, dik. Nama siapa, dik? Nama siapa? Ha? Ahmad. Ni anak siapa? Baik, coba. Mak mana? Ayah mana ayah? Sudah. Tak ada, biarlah dia main bang. Tak apa, biar dia. Jadi, makna kata kalau kita tengok dalam matlamat kita hidup kita ni nak bahagia dunia akhirat. Nak bahagia dunia akhirat. Sebab apa? Kadang-kadang bila kerja kaya tak jelas. Kalau saya tanya kaya tu berapa baru kaya? Orang cakap 10,000 kaya tak? Tak kaya lagi. 50,000? Cabutan bertuah hari ni zak. Ada satu kursi dekat bawah kemah ni. Kalau gabar-gabar bawah tu ada kupon RM100,000. Dah ada yang merabur. Bawah kursi bukan bawah punggung lah, bawah kursi. Kan? Dah ada yang merabur. Sebab pada dia banyak. Tapi dah kaya ke belum RM100,000?
Kaya ke tidak? Tak, mak tu. Orang perempuan ni banyak jawab. Tak ada. Kalau kayak kita lah kaya lah tu, syukur dah. Tak, ada setengah orang macam tu. Tak cukup kaya lagi. 500,000 kaya, belum tentu lagi. Ada orang tu, Bill Gates tu berbilion-bilion dalam bank macam tu, kau jauh tahu sampai tengah malam. Donald Trump tu, tak tidur kau jauh. Kan? Kalau kita dah mengangkang di rumah nak kira duit, agaklah. Kita cakap, tapi bila kita ada duit banyak tu, belum tentu lagi kita akan berhenti cari duit. Betul? Sebab tu jangan kerja kaya, tapi kerjalah bahagia. Kan satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Balik rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, abang, cik. Dia membentulkan rambut yang perempuan tu. Abang balik. Ya Allah seronok tengok abang balik. Sayang petang ni sibuk tak? Kenapa abang nak suruh masak apa-apa ke? Tak adalah, petang ni abang nak buat saya jalan-jalan. Dah lama tak tengok Nago kat Tasik Puteri tu. Contohlah kan. Dia ke bang, bestnya abang, petang ni kita nak pakai baju colour apa? Tengok, orang perempuan tu lah perangai, baju kena sama. Ayolah, kau nak abang pakai baju colour apa? Hari ni kita pakai pink nak, dengan jantan-jantan tu pun pink. Tu aku dah. Pasal-pasal kau nak pakai baju pink. Bila orang perempuan pilih dia kan kira orang jantan nak pakai baju colour apa. Lepas tu keluar berjalan, berpimpin tangan, pegang tangan. Tu saya cakap kan, itu lebih besar nilai daripada duit tadi. Betul tak? Antara kehidupan macam tu dengan duit 100,000, mana kita nak ambil? Orang perempuan jawab 100,000 lebih. Tapi ada pegang tangan besok-besok lah pegang 100,000 ambil tu kan. Kau ajar waktu perempuan kan. Baru nak romantik sikit, tak mahu nak. Duit kat kira kan. Tapi itulah dia kehidupan kita. Kan? Kerja bahagia. Tu sebabnya kalau kita tengok kan dalam kehidupan kita ni, kunci bahagia selalu saya share. Pertama, kunci rumah. Sistemkan dalam rumah kita ikut sistem Islam. Pagi-pagi ibadah sama-sama. Ni kadang-kadang orang perempuan bangun, tengok laki tidur sebelah tu, tak kojang lah. Tengok laki, kau ke? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia turun, pakai turun katil, pergi mandi, ambil wuduk, semayang seseorang. Tak ada kojut lelaki tu. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Orang perempuan macam tu lah, khusyuk dengan telokong tu kan. Lepas itu bagi salam. Assalamualaikum. Bila dia lap muka tu, dia pandang suami terkantil. Sambil ngeleng. Neraka lah orang turun, ambil sadap kau. Neraka letak lelaki tu, neraka lah orang turun. Jangan. Kojut suami, ajak ibadah sama-sama. Abang, bangunlah subuh. Abang. Kalau macam tu lah cara kojut, sudah dua-dua tak subuh. Yang faham, yang tak faham sudah. Kau mengajut, kau mengajak ni. Betul gitu kan. Kojut subuh. Yang suami pula, bila dah bangun subuh tu, masuk bilik air, gosok gigi, mandi betul, segarkan badan fresh, barulah betul jadi imam. Ini kumuh-kumuh dengan Helio Basi tu kan, dia kumuh-kumuh ya, tak gosok gigi, ambil wuduk, rambut dengan sengit belah kiri belah kanan kan, dengan ada satu line kat pipi tu. Lepas tu nak jadi imam, cakap dengan anak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah alamin. Itu sonyap. Yang anak pula kono sonyap abah ni. Yang bini kat belakang, amang buta orang tua. Langsung bini bagi signal. Terperanyat lelaki. Walau boleh. Dah habis Fatihah lah.
Main langkau tiba-tiba dah walak dolin dah. Ayo, cubalah ambil wudu. Apa mandi, sogarkan badan, baru ambil wudu. Kemudian baru jadi imam. Lurus rapatkan sahumma abahan. Anak pun sogar dengan abahan. Allahu Akbar. Anak pun ni kan, woi ada gema woi. Masa bila abah beli speaker? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bini makan nak mampu orang tua ni tu kan. Ayo patawuk warna perangai kan. Akhirnya waladdallin. Amin. Anak nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itulah ayat. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu. Anak dah tahu abah nak baca surah apa. Tak apa, janji jadi imam. Ya. Lepas tu bila dah bagi salam, berzikir pula. Zikir satu keluarga. Barulah bahagia. Kemudian doa. Ya Allah. Doa kan sebiji macam doa majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah. Sesungguhnya kau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah. Aku sayangkan istriku. Ya Allah. Yang anak-anak pun pandang mak. Dia ramah tengok muka mak. Amat pandang depan lah. Sibuk lah. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung. Ya Allah. Long nama kau lah Long. Aku juga sayangkan anakku yang kedua Angah. Ya Allah. Ya nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang. Ya Allah. Alang nyauk. Tahu tak apa. Nyauk tu. Ya Allah. Kau berikanlah Alung. Ya Allah. Alung ini anak sulungku. Ya Allah. Harapan keluarga. Ya Allah. Alung yang kembang. Dia akan ambil SPM tak lama lagi. Ya Allah. Berikanlah dia 12E. Ya Allah. Merah muka lu. Angah tanya kenapa lu? Subjek ambil 9 ni untuk pengajar. Macam mana nak dapat oleh? Gila tambah pun tak tahu. Main doa ya. Ya Allah. Tapi kadang-kadang orang perempuan kena hati-hati dengan doa suami. Sebab kadang dia ikut imam. Kadang imam kan. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Zira. Ya Mari ni jalan Sultan ni. Allah kamu. Kata kau ajab dong ajab tak, jangan ajab tak. Jadi laki pun sama. Ya Allah kau berikan aku. Ya Allah. Aku dah lama nak kan. Ya Allah. Kau makbulkanlah kehendakku untuk lagi ya Allah. Kau pemenangkan urusan. Ya Allah. Dah lama aku menunggu. Ya Allah. Yang bini kat belakang. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Makbul. Makbul. Tu sebab doa betul-betul doa tu. Mana yang tak torang kau berikan aku. Ya Allah. Bini kat belakang. Kuat sikit. Kau mana nak ada tak? Dia ada terperanjat. Jangan amin-aminnya. Satu lagi orang lelaki sebagai ketua keluarga, kita mungkin tak boleh nak tegur bini kita depan-depan. Sebab kita bukan takut bini, tapi bini menakutkan. Jadi boleh tegur dalam doa. Ya Allah. Kau bukakanlah hati istriku ya Allah. Bini kat belakang, apa hal? Kau bukakanlah hati istriku ya Allah. Sesungguhnya dia seorang yang degil ya Allah. Macam tu.
Bini kat belakang, degil ya Allah. Bini dongai, dia pun sama. Dia tak menyaut, tetap menyaut kan. Doa. Betul, minta murah rezeki. Orang lelaki nak puji isteri macam itulah. Ya Allah, aku sayangkan isteriku ya Allah. Dia kerja teruk ya Allah. Dia membasuh, dia mengemas rumah, dia buat segalanya untuk keluarga ini ya Allah. Aku tak dapat nak balas jasanya ya Allah. Bini macam ni. Kau tahu pun, aku ingat kau tak tahu kan apa dalam doa kan. Ambil hati. Nah, malam tu segala binatang masak air kat atas meja tu. Togak lilin 2 batang. Candlelight. Ya betul. Tu cara Kadang-kadang lelaki ni nak marah, isteri pun nak marah. Cubalah kita ni relax, kasih sayang. Tunjukkan saya, siapa yang lelaki bini duduk sebelah dalam kemah ni? Mana lelaki bini duduk sebelah? Kek tangan. Jauh tu. Apalah jarak tu? Gaduh apa pakai tadi kan? Tak ada lah. Mana lagi? Yang suami isteri sebelah. Tak ada mana bini orang lain ke tu? Ada, alhamdulillah hadapannya. Kan? Tapi tang logo Manchester United ni tak tahan tu. Kan? Lagi ada tak? Belah mana? Bagus. Tu depan belakang lah tu. Oh ada sekolah. Oh ada baby lah. Alhamdulillah. Macam tu. Bagus. Maintain tau. Maintain. Kadang-kadang dah tua-tua tu. Kadang tu. Dia ompek tau. Ompek ni. Petua ni ambil. Pertama. Solat sesama. Tu. Yang kedua. Tidur sama-sama. Ni dah tua bangku mula. Pergi dulu lah. Menyamak lah. Hui, cakap tak mau dia. Kadang-kadang laki baru nak cium koning la ilaha illallah, bau mulut bau baeng cakap bau mulut tu. Kan, gosok gigi dulu. Nampak tak? Tidur sama-sama. Makan sama-sama. Cuba tanya orang-orang lama, dulu sibuk macam mana, teruk macam mana pun malam mesti makan sama. Betul tak? Tu dia. Jaga sama-sama, semua kena bersama-sama. Contohlah kadang lelaki ni kadang dia bongih kan. Dia tengah main telefon. Abang, nak barang dah habis, aku nak pergi beli kat pasar. Kau ni sibuk lah, tak boleh tengok orang relax sikit lah. Aduh, hai. Lepas tu, yang suami pun masuk naik kereta. Tin. Tu ada perangai jantan macam tu. Dengan jiran-jiran dong apa hal tu. Mengamuk lah tu. Jiran pun tahu. Jangan sampai macam tu. Tin, copek lah. Lambat. Orang perempuan ni, dia bila dia bersiap, memang macam tu. Mula-mula dia kena undercoat dulu. Dah undercoat, dia tepek-tepek dulu. Tu belum lagi tu. Dia ratoan pula. Dah rato tu yang paling mencabar apa? Tudung macam ni. Sop. Pop, lempar. Sambut sini. Tarik sini. Lilit dah macam Taliban lah. Ambil dia sangkut sini, lapeh pula sini. Dah siap-siap, baju lah tak pakai lagi, tudung pakai dulu. Kacau ni. Buka lah balik. Tu yang lembek tu. Tak perasan dia telanjang dia tudung tadi. Tak perasan dia tu. Contoh lah. Jadi lambek orang lelaki kena sabar. Betul. Capek lah sikit. Dah naik kereta, bawa kereta. Lambek nak pergi pasar apa semua. Pembana. Orang siap ni. Kenapa orang perempuan kena siap lah lawa? Kalau orang perempuan tak lawa, yang jatuh maruah siapa? Suami. Biar dia lawa. Lawa bini kau. Tengok si delik. Tengoklah suami siapa. Macam tu lah. Lawa-lawa untuk suami kita kan. Nampak tak? Dalam perjalanan tap bocor pula tayar. Kau lah punca ni musibat betul. Musibat kata bini. Mana lah orang tahu. Dah macam sadonga dah soroi. Apa salahnya kalau abang, barang dapur dah habis lah. Abang kena pergi pasar. Abang nak pergi pasar bila? Nak pergi sekarang boleh tak? Yalah, pergilah siap. Abang okey je. Nak pergi pasar mana? Pasar besar Selayang ke? Nak pergi dekat Kelantan atau dekat tempat ikan naik itu betul? Dia kata, wah dia punya soalan kan lain macam kan. Dia ni suka ke marah ni kan?
Kan? Siap je. Abang okey je. Saya siap kejap bang ya. Pergi siap. Dah siap dah. Kejap ke bang, sikit ni. Jom ni, pin tak jumpa. Pada siap. Bang dah siap dah. Okey, jom. Suami sekejap, sarung, seluar, pakai t-shirt, kemas sikit, sikat, jalan, masuk dalam kereta. Pakai tepi pinggang. Dah ready dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu keluar. Bini siap pegang paha ni. Nak tolong masukkan gia untuk abang. Allah baik elah. Tak payah. Tak apa. Biar abang baik. Tak payah. Masuk gia tak payah. Handbrake tak turun lagi. La ilaha illallah. Jalan. Ya Allah. Makasih bang tahu pergi pasar. Kan kita sama-sama. Tanggungjawab sama-sama. Tap bocor. Bini cakap, abang sorry lah bang, bocor pula tayar ni. Tak apalah, bukan kita nak pun. Tak apa, turun. Kenapa pula? Turun, abang nak kunci pintu kereta ni. Turun isterinya, dia pun turun. Cet, dia pun tekan remote, kereta pun terkunci. Pegang tangan abang. Dah lama kita tak berjalan berpimpin tangan. Berjalan pimpin tangan, pergi pasar, daripada Rawang sampai Selayang. Kau fikirlah. Memang dah tak rupa orang dah sampai Selayang. Dia dengan ikan tu muka lebih kurang ke dah. Tapi yang best tu masa berjalan pimpin tangan tu. Dah lama kita tak jalan macam ni kan bang kan. Itulah kita sibuk, abang pun sibuk nak buat macam mana. Ingat tak dulu masa kita muda-muda dulu kan. Yang dulu kita naik motosikal aja. Bang kan. Sekarang hidup kita dah banyak berubah. Kan dulu kita berdua je. Sekarang kita dah bersepuluh. 8 anak sambil-sambil balik kerja tu 8 anak. Gila betul. Sampai lupa nama anak siapa. Jalan. Ingat tak kita accident dulu? Jalan ni lah bang kan. Helmet dia pun ada lagi. Macam tu lah. Macam tu kan bahagia macam tu. Nampak tak? Ingat yang pertama ikut syariat Islam. Solat sama-sama. Mengaji sama-sama. Yang nanti kan kalau ada rezeki kita pergi umrah sama-sama. Nak tak? Nak. Pergi umrah. Lepas tu nak pergi haji tak? Nak. Kita belum daftar lagi bang. Jom kita pergi daftar. Siapa yang daftar haji hari ni, insya-Allah, kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi tu. Mampu hidup. Belum. Mampu hidup. Dah. 3 kali kita punya lama kan. Tapi itu perancangan manusia. Tapi kalau buat rayuan kadang-kadang boleh pergi awal. Itu pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Kita bekerja cari rezeki yang halal. InsyaAllah. Salah satu perkara yang kita tak sedar, rezeki yang halal tu mustahak. Kita nampak air ni memang halal, tak ada logo arak kau memang punca campuran kalau minum ni jadi mabuk. Tak ada lah. Tetapi kadang-kadang sumber duit untuk dapatkan air itu penting, mustahak. Sudah tentu air ini datangnya daripada masjid. Orang masjid yang menuangkannya. Maka sebagai seorang yang beradab dan berbudaya, kita kena hormati hak tuan rumah ini. Bila menjamu kita kena minum. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Tengok tuan rumah ni, nampak? Dia berhidang ni, cawan ni siap alas. Itu baru betul. Orang perempuan bagi suami mesti ada alas macam ni. Bang, jemput minum. Contohlah dia dengan suami dia. Abang Has, contoh. Nama dia Hasri, bukan nama sebenar. Abang Has, jemputlah minum. Wahai kekasihku Shell. Contoh. Adalah nama orang kat sini yang saya tahu tu, saya sabut tu kan. Di Hulu macam tu. Tengok, mesti ada alas. Jangan bagi suami. Bang, jemput minum bang. Kau ingat ni kelab malam kau? Kena ada alas. Tengok tuan rumah ni, siap ada alas. Walaupun pasangan dia tak berapa kena. Membahan tetap membahan kan? Nampak tu? Iya, ni penting. Ya? Ingat yang kedua, cari rezeki yang halal.
Maknanya cari duit yang halal, benda yang kita beli jadi darah daging suami, isteri, anak-anak. Itu penting. Cari rezeki yang halal. Nabi kata yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, ingat tak ada yang awal-awal saya tanya jangan cari kaya. Jangan cari kaya. Kaya tu akan datang dengan sendirinya. Kata Nabi apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kalau dia rasa tak cukup, memang sampai bila pun dia tak akan kaya. Jadi jangan malu suami kita kerja tukang kebun. Jangan malu suami kita kerja pengawal keselamatan. Jangan malu suami kita kerja kilang operator pengeluaran. Jangan malu suami kita kerja sebagai kerani biasa, pembantu takbir. Jangan malu. Yang kita patut malu kalau suami kita bawa duit banyak, tapi duit itu tidak ada hak di dalam agama kita untuk kita ambil, iaitu duit yang haram. Buat apa? Itu yang penting. Ya? Sebab apa Nabi dah sebut? Cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nah, ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kunci kereta. Kunci kereta ni apa? Hala tuju keluarga kita bawalah ke arah yang diredai oleh Allah. Contoh, bawa anak jangan pergi fun fair. Bawa anak pergi karnival, jom imarah masjid. Contoh kayak hari ni. Nampak banyak benda-benda baik. Pelancaran kempen 1M1R, apa tu? Infak kan? Infak tu daripada Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Lepas tu ada juga booth jualan dengan harga lebih murah daripada harga pasaran. Dapat tengok ni, ada jualan khat jadi cendera hati, cendera mata. Ada tu ada jubah, ada seluar tidur pun tak tahu seluar tidur pun tak tu kan. Ada skirt, ada gown dia jual kan. Contohlah dapat kita bawa anak kita tempat-tempat, sambil-sambil ada pula kuliah ilmu. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Ya, jadi anak-anak kita janganlah. Saya ingat nak mewujudkan rumah tangga yang sakinah, berbahagia dunia dan di akhirat. Tapi awal-awal anak umur 6-7 tahun dah diajar anak tu masuk pertandingan bintang kecil, kan tak kena. Suruh anak masuk pertandingan menyanyi pula, janganlah macam tu. Masuk pertandingan-pertandingan yang ada nilai ilmu, pengetahuan dan nilai agama. Mungkin bagus. Bawa anak masuk pertandingan mengaji, pertandingan musabakah, berzanji, marhaban, nasyid, pidato, syarahan agama. Contoh, banyak lagi cara-caranya. Pertandingan tulisan khat, contohnya benda-benda yang baik, yang boleh merangsang minda ilmu pengetahuan kan, dan sebagainya. Yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga ada satu je tiket dia. Tiketnya apa? Tiketnya adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, kena ibadah banyak-banyak. Jadi pastikan anak-anak ahli keluarga kita semuanya didedahkan dengan nilai-nilai ibadah. Diajar tentang ibadah. Kadang-kadang ada pasangan suami isteri semayang pagi-pagi, semayang subuh. Dah kejutkan anak kita, tak payahlah bang, kesian anak tu kecil lagi, nanti dah besar besok baru kita ajar. Akhirnya sampai umur 40 tahun tak ajar-ajar. Jadi jangan, daripada kecil kita nak didik anak kita, biar dia biasakan, lazimkan bangun pagi. Saya dulu jangankan bangun subuh, pukul 4:30 pagi dah kena bangun. Sebab apa? Tolong mak gintil ke karipap, kena tolong mak buat kuih, kena tolong mak layu daun nak buat kuih kuci, kena tolong mak ni pukul 4:30 dah bangun. Lepas saya masuk universiti, adik-adik saya pula kena. Macam tu lah hidup. Dan saya katakan, dulu masa saya bangun 4:30 pagi, kenapa lah aku bangun 4:30 pagi ni? Orang lain tidur lagi, kenapa lah aku lahir dalam keluarga ni? Saya pernah cakap macam tu. Itu orang cakap. Rupa-rupa baru saya faham. Mak mengajar kita apa nilai sonang bila mana kita susah. Eloklah kita susah, jadi kita tahu nikmat sonang. Orang yang bahasa sonang pada kecil, dia takkan tahu nikmat sonang tu kadang-kadang. Bila susah sikit tu susah bona lah dia. Kan? Ya. Kenapa lah tadi anda nak sajuk ni dah panih pula dah. Agak kapal abang tadi dah ambil je lah adik ni tadi.
Dia dah ambil dah angin kapal terbang. Apa? Oh, tu dia. Ini sewa ke memang masjidnya? Sewa. Saya ingat saya nak bolilah satu letak kat rumah. Oh, okey, masih. Dah lorak pula mikrofon ni. Tak apa. Jadi, makna kata kalau kita tengok, itu dia. Kena ajar tentang nilai-nilai ibadah. Ibadah sama-sama. Beribadah, ajar anak kita solat macam mana. Besok kita dah dalam kubur. Kan? Dah dalam kubur. Katalah namanya Allah Yarham Samsul Debat, contoh. Ataupun Allah Yarham, bang, siapa nama abang ni? Ya? Azizul. Nama akak apa? Ani. Ani kan Nim? Ani. Katalah masa tu, saya doa panjang umur, tapi ni cerita ni 30 tahun lagi. Kan? Masa tu Allah Yarham Azizul dan juga Ani disemandikan di tanah perkuburan. Tak kira mana tah, tapi jauh lah. Tapi dia dekat-dekat kubur tu. Nama anak, siapa nama anak tu sebelah tu yang tengah mengunyah beri sadap betul kau ngunyah kan? Kau orang betul tengok kan. Apa siapa nama? Arif, anak sulung tu. Nombor 1. Ni nombor 3. Anak berapa ramai? Hampir. Oh. Nombor 3 kan. Nombor 1 siapa nama? Anis. Perempuan, tak apalah ambil Anis. Arif dia. Siapa nama? Arif. Kata tercokik Arif. Kunyah Arif, relax slow. Besok lagi 20 tahun Arif kan dia kahwin. Arif, kau nak kahwin orang mana Arif? Dia tanya ayah nak kahwin orang mana? Saja. Ha? Dia kampung mana? Perak. Wah, kau pahal kau nak Kelantan. Mak mana? Selangor. Apa sama Kelantan? Ini apa cerita? Kau cakap apa pasal kau nak orang Kelantan, Rip? Sebab orang Kelantan ni bahasa dia lembut. Makai gapo, be? Cap. Goli lah tidak kan macam tu. Contohnya lah, Arif kan dia cakap dengan isteri dia. B. Mana goli lah. Orang sekarang BB. Ni anak tangau dah sofa dah kan. Abang Azizul panggil Kak Ani panggil apa? Sayang mono mak. Contoh terbaik. Panggil abang apa? Hah? B. Yo kerip. Hah? Abi tak apa. Abi tak apa. Kan? Arif tu dia cakap dengan rumah dia. B, esok pagi kita solat subuh berjemaah ya. Kenapa B? Oh, kenapa B? Bapanya. Macam tu kan. Nampaknya subuh sama gak? Kan? Bukan apa dulu arwah abah dulu dengan panggil mak apa? Arif? Ibu. Arwah abah ke ayah? Ayah. Arwah ayah dulu dengan arwah ibu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Bila setiap kali solat subuh berjemaah mengalir pahala pada arwah abah dengan mak. Ya, ini tak kadang yang esok petang kita sama-sama pergi karaoke ya. Mampanya mek. Dulu arwah ni setiap hari Jumaat memang tak lupa memang karaoke. Mampu. Jangan ajar bagi saham-saham yang baik untuk mak, untuk anak-anak kita ni, bagi saham yang baik. Hari Khamis pagi mesti mengaji. Kenapa? Tak tahu, memang dah biasa pada kecil mak memang ajar suruh mengaji. Nampak? Tentu. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya doakan keluarga ni bahagia dunia akhirat, panjang umur. Semua yang bawa kemah ni bahagia ni. Yang bergaduh duduk jarak tadi tak lama lagi rapat, insyaAllah. Ya. Kadang-kadang dah tua-tua tu bergarit pun tak boleh. Tidur sama-sama. Tua baik cara tua. Kan? Kadang-kadang tu heboh dek cucu, ialah cucu nenek. Lah cucu nenek. Atuk korek seseorang. Allah, cucu. Mana lagi utama? Cucu ke suami? Jawab.
Suami tahu adanya jawab cucu tu doki betul. Suami mana? Polok. Polok suami. Zam. Bang, kita polok Zam meninggal. Contoh. Sebab dia terperanjat dah lama orang tak polok dia. Kan? Pahala tu sebab menggembirakan dia. Faham? Ya, polok suami kita. Kata Dr. Fadilah Kamsah, suami kalau peluk isteri boleh panjang umur 4 saat. Dia cakap lah, tak mana dia dapat aku tak tahulah, aku ulang balik. Peluk isteri panjang umur 4 saat dengan satu syarat, mesti isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur, bini sendiri. Ia peluk isteri, peluk suami, kemesraan. Kadang-kadang naik motor pergi masjid maghrib, kita tengok bukan dipeluk lelaki, pegang bosi. Naik motor pegang bosi je ni. Tentu mengingai-ingai tu, telokong tu. Dah macam langsui sanjung-sanjung. Naik motor pegang macam tu. Peluk. Faham? Faham tak? Kenapa tak nak peluk? Dia golak pula. Dia cakap betul ni. Naik motor peluk. Boleh tak? Boleh ke tidak? Tak boleh pula, tak boleh tak? Apa tak boleh tak? Mana yang boleh lah. Macam tu ada pek kan? Sebab badan suami tu dah sadar kan, peluk pada dia dapat bahagia insyaAllah. Ya, beribadah mesra ni kena maintain. Panggil-panggilan manja, panggilan mesra. Suami balik, Assalamualaikum sayang. Salam, abang. Abang dah balik. Suka tengok abang balik. Tengok abang pun tahu mesti abang lapar kan? Suami pun cakap, tadi abang memang lapar, tapi bila tengok muka sayang abang hilang lapar. Abang ni contoh tahu saya tak masak ni. Kau tak masak? Masak saja je gurau, dia kata kan. Masak rupanya makan sama-sama kan. Iya. Hari ni abang bawa balik kuih kegemaran sayang, tanda kasih sayang kita. Tanda kasih sayang kita. Kuih apa tu? Kuih kapel. Ada kuih kapel? Ada, cuba saya tengok. Punya kuih cakui. Kuih cakui ke kapel kuih tu? Tu dia. Baru tahu kan? Kemesraan maintain. Dan yang kelima, yang terakhir sekali adalah kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, semua ada kunci. Jadi tolong mainkan peranan masing-masing. Jangan ingat membahagiakan keluarga ni tugas seorang. Awak lah, awak duduk rumah, awak jaga anak, awak kembang rumah. Salah sebenarnya. Itu tanggungjawab bersama. Orang lelaki kena faham, kerja orang perempuan di rumah hanya 2 saja. Melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Saya ulang balik. Orang perempuan di rumah kerjanya 2 je. Sepatutnya melahirkan anak, melayan suami. That's all. Faham? Kemah rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipat kain, sidai kain, jaga anak, kemas bilik air, sental bilik air, cuci dan sebagainya. Semua kerja orang lelaki. Inilah bahan yang akan dibawa oleh isteri-isteri balik sekejap lagi. Bang, abang dengar tak tadi yang pasal tanggungjawab suami tu, tanggungjawab isteri tu? Macam mana bang Abang time tu yang abang terlelap tadi tu tak perasan sangat. Dia takkan cakap lah kan. Tapi sebenarnya itu cuma orang lelaki kena hargai, sebab orang perempuan selama ini, terutamanya di negara kita Malaysia, kebanyakan wanita dengan penuh rela hati laksana tanggungjawab tu bagi pihak suami dia. Jadi kalau suami faham benda ni, dia sedap bau bukur ni. Terima kasih pada penaja.
Saya bentuk ni saya dah ada bentuk yang ada yang tutup tu kan, yang tu belum ada lagi. Jangan lupa macam tu. Bukhur, apa nama bukhur tu? Mabkhara jangan lupa dapatkan mabkhara bukhur. Memang baik pagi ni. Dia punya bau dia. Kalau rupa pakai perfume, bawakan asap tu dalam baju tu contoh. Memang berjaragat dalam badan tu. Ya. Ya. Jadi makna kata, aku dah lupa dah. Apa poin tadi? Dia cerita bukhur. Apa cerita tadi? Apa dah? Iyalah. Tanggungjawab tadi. Batuk pula dah. Tanggungjawab orang lelaki tadi buat semua, tetapi suami kalau dia tahu, maka dia takkan biarkan, dia takkan pandang ringan, dia akan hargai. Terima kasih. Dia balik rumah. Terima kasih lah isteri abang ni. Kena sudi siapkan kemas rumah ni untuk abang. Abang pun tak terbuat. Terima kasih lah isteri abang ni kemas bilik kita ni, kemas selesa nak tidur. Terima kasih lah saya masakkan untuk abang. Terima kasih. Bila sedar benda ni, senang. Baik. Kadang-kadang bergaduh, kan kerja awak kat rumah, awak lah masak, awak lah ni. Tu yang perempuan jadi fed up tu. Kita kena ingat orang perempuan tolong buat kerja tu sebab orang perempuan ikhlaskan hati. Tak apa bang, mana saya boleh buat, saya buat lah. Saya pun memang takkan benarkan abang lipat kain sebab format lipatan tak sama. Abang tukarang, suara dalam saya, suara dalam abang, semua abang campurkan sekali. Itu masalah tu. Orang perempuan dia jadi pening kepala tu sebab dia nak asing kan. Anak 4 orang, la ilaha illallah kan. Yang ni Allah, yang ni Allahu Akbar. Tu sebab orang perempuan, orang lelaki nampak kalau bini tengah lepak kain, dia pergi duduk kat sofa tu, dia picit belakang ni. Allah sedapnya abang picit. Ataupun abang dah lah, abang pun penat. Abang macam tu kan. Aku ni memang drama banyak sikit. Ataupun seorang lagi, abang jangan sentuh saya. Dia marah suami dia picit. Abang jangan sentuh saya. Salah ke abang nak picit isteri abang? Saya bukan tak kenal abang. Picit tak sampai 5 minit, lepas tu mulalah hasrat berubah. Itu masalah tu. Dia dah tahu dah laki dia perangai kalau picit tak lama. Lepas tu niat ada bertukar. Itu masalah kan. Contoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, kesimpulannya, keluarga ni nak bahagia adalah tanggungjawab kita bersama. Ya, sama-sama ikut syariat Islam, belajar bersyukur. Dan kalau kita nak bahagia dalam keluarga, 5 perkara tak boleh elak. Pertama, kena sabar. Kena sabar dalam rumah tangga. Akan ada ujian dan dugaan. Kedua, kena syukur dengan apa yang kita ada. Kita ada isteri, kita ada anak, syukur. Jaga elok-elok. Ketiga, percaya pada hikmah. Apa juga benda yang datang ada hikmahnya. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawa, insya-Allah. Yang keempat, redha dengan apa juga ujian yang mendatang. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Jadi kita kena sabar, kita kena redha, kan? Sesuaikan diri kita dan keluarga kita dengan keadaan. Bak kata pepatah, di kandang kambing kita mengambil, di kandang harimau kita mengucap. Tak ada mengaum dah. Kau ingat rimau tu tak kena kau siapa. Kau confident di depan rimau tu, mau memang hilang kepala kau, tak ada mana dah. Confident dia mengaum. Kambing boleh kau bek-bek kan. Rimau jangan kau buat-buat mengucap syahadu la ilaha illallah. Tentu ya. Ayolah sesuaikan diri dengan keadaan, ya. Dan begitu juga, ingat, hidup kita ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia semua sementara. Jangan kita leka dan lalai. Kejarlah kebahagiaan dunia akhirat. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat.
Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kerja dunia dapat sikit aja, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Maka rugilah kita. Ya, ada yang tidur, alhamdulillah tak ada yang tidur. Tapi kalau ada sesiapa yang ngantuk nak tidur, dia ada satu doa tau kita boleh baca. Bila kita duduk ke depan, kita bagi taklimat, bagi ceramah, kita sampaikan apa-apa, kita baca doa ni, orang yang ngantuk akan sagar mata dia. Pernah tak ustazah kuliah duha kat sini, kau ustaz kau share doa tu? Ada tak? Tak ada. Oh, doa dia senang je. Siapa yang tak ada boleh ambil doa. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah doa. Itu tapi saya belum baca tu, tu baru ajar apa tu. Kalau baru nak record kata kan. Iya, kalau orang tengah tidur tu wabillahi taufik togak dah habis kau bangun dia. Tapi saya belum baca doa. Nampak sagar kan. Jadi apa pun bab kata orang kan, ingat dalam hidup kita ni antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. B dan D, birth and death. Antara B dan D ada satu huruf ke tengah-tengah. Apa dia? Lam alif. Huruf C. Kita ada choice, kita ada pilihan hidup yang macam mana kita nak jalani. Jadinya hidup ikut syariat Islam. InsyaAllah kita akan bahagia dunia akhirat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok beri ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya.